Sabah P29 di bawah putiran 03200 mengenai Sabah Electricity Sdn Bhd ataupun SESB. Datuk Pengerusi, dalam rancangan Malaysia ke-10 dari tahun 2011 hingga 2015, kerajaan telah meneruskan anggaran peruntukan sebanyak 2.4 bilion kepada SESB di bawah putiran yang sama. Tetapi membaca-baca ini adalah amat kecewa sekali. Pada tahun 2011 hingga 2013, peruntukan yang diberi kepada SESB adalah sebanyak 67 juta. Dalam tahun 2014, peruntukan telah diberi adalah 113 juta. Dalam bajet 2015, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 111 juta kepada SESB. Keseluruhannya, walaupun sasaran rancangan kerajaan ialah 2.4 bilion, tetapi akhirnya tidak sampai 300 juta telah diperuntukkan. Saya ingin tahu, kenapa rancangan Malaysia ke-10 ini telah meneruskan peruntukan sebanyak 2.4 bilion ini tidak dipakai guna sepenuhnya. Mengikut KPI kerajaan, bukankah semua peruntukan yang telah dirancang hendaklah dipakai guna sepenuhnya? Jelas sekali dalam rancangan 10 ini, peruntukan diberi kepada SESB hanya dipakai guna tidak melebihi 15% daripada 2.4 bilion itu. Ini menunjukkan pentadbiran kerajaan yang begitu tidak efisien dan tidak efektif. Ini langsung mengecewakan semua rakyat Sabah. Saya ingin mendapat tahu kenapa ini berlaku. Adakah rancangan ini diberhenti atau dipatahkan? Saya harap ini bukan salah satu bukti menunjukkan kerajaan persekutuan telah mengabaikan pembangunan negeri Sabah. Datuk Pengerusi, dalam konteks ini, sedangkan Sabah mengalami kenaikan tarif elektrik, lampaknya TNB, Tenaga Nasional Berhad, tidak menyerukan bantuan. Kini kerajaan persekutuan pun telah gagah memperuntukkan apa yang telah dirancangkan dalam rancangan 10. Ini telah melintaskan rakyat Sabah dan no wonder lah, dengan izin Sabah begitu susah dan kawasan saya Sandakan kini masih menghadapi gangguan elektrik setiap hari. Saya harap persoalan-persoalan tersebut akan diberi penjelasan secara terperinci. Datuk Pengerusi, berkenaan dengan SESB, saya berasa amat kecewa sedangkan rakyat Sabah sentiasa mengalami gangguan elektrik. Kini prestasi berbengkalan elektrik kepada pengguna adalah sangat tidak membunas hati. Malangnya juga, menurut buku bajet ini, kata gangguan elektrik atau SAIDI di Sabah telah meningkat dari setiap pengguna 423 minit pada tahun 2013 hingga 700 minit pada tahun 2014. Tetapi SESB masih menaikkan tarif elektrik sehingga setinggi 16.9% pada Januari tahun 2014. Ini mana merupakan kenaikan tarif yang paling tinggi berbanding seluruh negara. Ini langsung tidak munasabat. Tidak lupa juga Sabah merupakan oil producing state yang begitu kaya dengan sumber asli yang telah menyumbangkan subsidi kepada IPP. Tetapi kini kita mengalami kesusahan ini langsung merupakan satu laughing stock di seluruh dunia dengan prestasi SESB yang begitu teruk. SESB masih ada muka minta kenaikan tarif elektrik di Sabah. Ini bukan saja menyitakan orang Sabah, malah merupakan berompak di Sabah. Selain itu, saya juga mendapat aduan bahawa kini SESB mula mengutip deposit yang berlebihan di Sabah. Mengikut aduan, bukan saja tarif ini telah dinaikkan, tetapi sekarang masih naik memberi lebih banyak deposit. Ini tentu membimbangkan rakyat di Sabah. Masalahnya ialah kenapa mengutip deposit ini berkali-kali? Jika pengguna ini tidak membayar bil SESB, tentu akan memotong perkhidmatan tersebut. Tetapi saya berasa hairan
Mengikut jawapan Yang Berhormat Menteri, salah satu faktor ketidakcukupan bengkalan laktit di Sabah adalah pencurian laktit. Kebanyakan kes ini terlibat golongan PTI. Oleh kerana PTI tidak mempunyai dokumen yang sah, maka SASB berkata ia tidak boleh mengambil tindakan. Saya memang tidak setuju dan saya harap SASB akan mengucurkan satu peraturan untuk mengendalikan masalah tersebut. Datuk Pengerusi, SASB merupakan anak syarikat di bawah TNB yang mempunyai 80% saham dan TNB telah mencatatkan keuntungan yang besar, seharusnya mempunyai tanggungjawab ke atas SASB untuk membantu SASB dalam semua aspek. Mengikut Financial Report TNB, dalam tahun 2010, TNB telah mencatatkan keuntungan sebanyak 3.5 bilion dan keuntungan ini telah berlanjut dari tahun 2011, 2012, 2013 sehingga 2014. Yang terkini dalam tahun 2013, TNB telah mencatatkan keuntungan sebanyak 4.6 bilion, manakala tahun 2014 TNB dijangka akan mencatat keuntungan sebanyak 6.1 bilion ringgit. Ini ia berlaku selepas kenaikan tarif pada awal tahun ini. Walaupun keuntungan yang besar tiap-tiap tahun, tetapi kerajaan masih menerus TNB menaik tarif untuk membebaskan rakyat. Ini langsung tidak boleh diterima dan saya anggap Kerajaan Barisan Nasional ini slogan harus ditukar. Menjadikan rakyat dibebaskan, koloni diutamakan. Saya ingin tegaskan di sini bahawa TNB ini bukan sandakan satu... boleh naik sikit, sandakan. Jelas sikit. Saya dalam masa, sorry. Saya ingin tegaskan di sini bahawa TNB ini bukan satu syarikat peribadi yang seperti sendiripaha yang biasa. Ia merupakan syarikat yang bersifat natural monopoly dan membebaskan satu keperluan yang paling asas kepada semua rakyat. Ia mempunyai tanggungjawab masyarakat atau social responsibility. Kemudahan asas seperti sandakan. Itu maksud saya tadi. Saya nak setuju, dah hampir setuju dengan sandakan tadi. Ya, nanti dia setuju nanti di belakang cerita. Kemudahan asas seperti bengkalan elektrik merupakan tugas kerajaan. Meskipun TNB tidak untung, pun hendaklah membebaskan kemudahan asas kepada rakyat. Sekarang TNB telah mendapat keuntungan yang begitu besar, tetapi masih nak menaikkan tarif elektrik. Ini langsung tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral. Jika TNB tidak berupaya menguruskan SASB dan tidak boleh membantu rakyat Sabah, saya mencadangkan di sini bahawa mengembalikan hak pengurusan SASB balik ke Sabah. Datuk Pengerusi, saya pun mahu setuk sikit 1MDB tadi Sabah. Rakan saya PJ Utara Surat pun sentuh yang begitu berlinci, tetapi di sini luar unit yang dicadangkan di panel di Sabah. Di sini kita harap kerajaan dan menteri berkenaan tidak setuju ini satu company begitu berskandal yang diambil alih di Sabah untuk membina logik ini. Kita harap luar logik ini yang sebenarnya kita boleh dilaksanakan dengan open tender dan utamanya dibeli kontraktor di tempatan Sabah. Ini kita harap. Dan selain itu juga saya ingin tahu adakah ini logik kena jana kuasa hidroelektrik ini yang begitu besar ini akan mengambil alih tanah yang terlibat NCR land atau tanah-tanah berkampungan di Sabah. Ini kita pun mesti mahu kaji dengan baik. Dan satu lagi kita berharap kerajaan semestinya gajian EIA itu harus comply syarat-syarat ini. Jadi harap ini yang semua dijadikan. Datuk Pengerusi,
Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mempersoalkan tentang pembinaan logik jalan kuasa geotermal di Taau yang telah mengguntangkan kritik di mana kekaitan perbalakan didapati sedang berlaku di tempat tersebut. Yang Berhormat Kelapakan benar membangkitkan isu perbalakan haram di Taau, tetapi terdapat berlori-lori balat dikeluarkan dari hutan simpanan kelas pertama Atasi sejak tahun lalu. Kononnya balat tersebut adalah hasil penembangan pembersihan tapak projek kilang geothermal Taau Green Energy. Menurut anggaran terkini yang ditetapkan oleh kerajaan, sebanyak 429 hektar hutan ditebang untuk pembinaan kilang tersebut. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Samania mana sebelum ini mendakwa pembalakan dilakukan untuk mengkosongkan kawasan itu bagi membinakan jalan raya, tetapi sebanyak 80% pembinaan jaya sudah siap menjelang Ogos 2013. Menurut laman web rasmi Taau Green Energy, kenapakah masih banyak barat dijumpai di jalan raya Sarawak? Yang paling menarik sekali ialah berdasarkan carang di Suruhanjaya, Syarikat Malaysia mendapati pemegang saham majoriti Taau Green Energy adalah Ketua Bermuda UMNO bahagian Sipitang, Yamani Hasib, iaitu anak Ketua Menteri Sabah pada masa penubuhan syarikat yang pemberian penjajahan, pemberian kuasa tenaga boleh diperbaharui. Ada sangat Cukuplah Yang Amat. sikit saja. Adakah sangat ketara bahawa syarikat ini tidak ada pengalaman dalam pengketarian bidang jana kuasa? Adakah ia sememangnya merupakan kekaitan pembalakan yang haram di atas nama pembelaan logik jana kuasa? Dengan demikian, bukan sahaja SPRM harus menyiasat dalam hal ini, saya juga menuntut bahawa sekarang di pada masa Menteri Persekutuan untuk campur tangan, Menteri Teknologi Hijau, Tenaga dan Air haruslah menjelaskan kepada rakyat apakah status kekembangan projek tersebut dan adakah projek tersebut viable dijalankan. Semua kekaitan berbalakan berlebihan daripada dapat pembinaan halus diberhentikan serta-merta dengan jikalau syarikat terbabit bersalah, kita harus membawa mereka ke hadapan keadilan. Saya memang berharap bahawa logik jana kuasa geotermal dapat didirikan di Taau dan Sabah tetapi saya menentang sebarang kekaitan berbalakan berleluasa yang menggunakan pembinaan tapak sebagai alasan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Sekian. Ya, Tanjung Karang.